Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, this is me, Khairul Zakiri. So, hari ni aku nak buat satu konten which is bukannya pasal review makanan ataupun bukannya pasal vlog. And actually hari ni aku nak cerita satu cerita ataupun yang tengah hangat diperbualkan oleh which is di social media sekarang. And benda ni sangat famous 2 minggu lepas, 1 minggu lepas. And benda ni hangat diperkatakan oleh netizen-netizen di luar sana. Kenapa benda ni terjadi and kenapa benda ni boleh terjadi. So, bukanlah aku nak kata apa, tapi benda ni kalau kita perasan starting which is benda ni mendadak naik which is 2018, 2019 and right now 2020. So, isu pasal depression, anxiety ataupun orang kata depressed lah senang cerita. And benda ni sangat simbolik ataupun hangat diperbualkan ataupun sangat orang kata mudah terkena oleh orang-orang muda, orang-orang tua, tak kira agama, bangsa ataupun lain-lain. So, hari ini aku nak cerita tentang seorang murder yang hangat diperbualkan ataupun hangat diperkatakan pada masa sekarang, iaitu Isabella Guzman. Siapa dia ni? So, kalau korang nak tahu siapa dia ni, jangan lupa subscribe YouTube aku, and jangan lupa like video aku, and jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun tahu siapa Isabella Guzman ni. Okay? Prosecutors say Isabella Guzman stabbed her mother 79 times. So, seorang gadis which is nama dia Isabella Guzman yang telah menjadi kata-kata netizen yang apa orang kata menjadi perhatian lately ni dekat social media. So, kenapa dia ni famous? Sebab benda ni macam mana dia which is sangat murder tu ataupun kejadian tu which is sangat kejam. And benda tu sebab apa? Sebab dia tikam mak dia sendiri sebanyak 151 kali. Aku tak tahu nak cakap macam mana sebab mak sendiri kau tikam sebanyak 151 kali. Aku tak boleh nak imagine benda-benda macam ni. Sebab bagi aku bila benda-benda macam ni aku sangat sensitif sikit. Sebab mak sendiri kan yang besarkan kau, yang lahirkan kau, menyusukan kau. Bagi aku benda ni tak patut lah. And benda ni which is apa orang kata tak berhati perut. Sebab dia yang susah-susah bawa kau selama 9 bulan lebih dalam perut dia sendiri, and bagi kau membesarkan kau dengan cara baik. And benda ni jadi, and aku tak boleh macam tu. And okay, so benda ni menjadi perhatian sebab kes ni pada tahun 2013. And lately ni apa orang kata menjadi isu which is sangat diperkatakan ataupun hangat diperkatakan oleh netizen-netizen dekat social media which is Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Okay, nama penuh dia adalah Isabella Yun Mi Guzman yang membunuh ibu kandungnya sendiri, Yun Mi Hoi, dengan cara yang sangat mengerikan. Dia bunuh ibunya dengan 151 tikaman di leher, first which is di leher, dengan wajah. Kau bayangkan macam mana dia tikam leher. Dia tikam sebanyak 151 kali dekat leher dengan wajah. What was that interaction? 79 stab wounds and against one's mother. That's a lot of anger. That's a lot of animosity. Isabella Guzman ni bagi aku personally cantik. Tapi kau tak expect benda-benda macam ini akan berlaku ataupun boleh berlaku. Aku memang macam aku cakap tadi, aku tak boleh nak imagine lah benda tu. So benda ni berlaku pada 28 Ogos 2013.
So sekarang dah 2020. So bayangkan mungkin dah 8 tahun kurang macam tu plus minus. So kejadian ini berlakunya which is dia bunuh mak dia pada tu umur dia 19 tahun. 2013 tu umur dia masa tu masa umur dia 19 tahun pada 2013. Kau bayangkan time tu kau budak-budak lagi which is kau baru lepasan SPM, kau baru masuk diploma, 19 tahun lah lebih kurang macam tu. Kau baru habis diploma ataupun tengah belajar diploma lagi time tu, ataupun yang mana tengah STPM ke kan. So secara logiknya kau akan buat tak benda-benda macam ni kalau kau yang ada ilmu, which is kau pergi belajar menuntut ilmu, kau rasa kau akan buat tak benda-benda macam ni? Mungkin ada sebab kita tak tahu kenapa dia buat benda macam ini, and mungkin juga kita boleh ambil pengajaran dengan apa yang Isabella Guzman ni buat. So benda ni berlaku pada pukul 9.30 waktu tempatan, which is Yoon Mi Hoi ni pulang daripada tempat kerja. So wanita yang berumur 47 ni, which is mak Isabella ni, balik kerja tu, dia terus pergi bilik air, nak mandi apa semua, nak bersihkan badan lah. So tapi suami dia, suami Yoon Mi Hoi, which is ayah kepada Isabella Guzman ni, terdengar satu suara yang kuat di dalam bilik air, which is tengah menjerit lah dekat dalam bilik air masa tu. Suami dia atau suami Yoon Mi Hoi ni, mak kepada Isabella Guzman ni yang bernama Ryan Hoi. So ayah Isabella Guzman ni nama dia Ryan Hoi. Ryan ni terus pergi ke tingkat atas masa tu. Lepas tu dia nampak Isabella menyekat laluan tu ke pintu bilik air mandi yang mak dia tengah mandi tu. So Ryan Hoi ataupun bapa Isabella time tu nampak isteri dia dalam keadaan yang berlumuran darah. Kau bayangkan dalam bilik air kau tengok isteri kau dalam keadaan yang berlumuran darah, apa yang kau akan, apa action ataupun apa tindakan kau yang masa tu kau akan buat masa tu? So Ryan Hoi ni terus call police. Guzman's stepfather told police that he heard thumping sounds from upstairs, then his wife calling his name. He tried to get into the bathroom. Guzman blocked the door, so he called police. Lepas tu macam mana dalam keadaan tu, tak silap aku, Isabella Guzman ni melarikan diri. Dia pergi ke satu pasar, dia larikan diri, which is dia cakap dekat orang tu dia kena rogol. And dalam masa yang sama, orang pasar tu bagi perlindungan kepada Isabella Guzman ni. So Isabella Guzman ni bersihkan diri dia, apa semua, apa everything lah, yang which is yang telah berlumuran, yang dekat baju dia ada banyak lumuran darah yang di atas, sebab tikaman dia membunuh emak dia itulah sebanyak 151 kali. Korang boleh bayangkan tak keadaan emak Isabella Guzman, iaitu Yoon Mi Hoi, kepala dia ataupun wajah dia ni, kau boleh imagine tak? Kayu baseball kalau korang pegang yang satu batang yang panjang tu, and korang everything lah, kalau kayu baseball kau ketuk kepala orang, kau boleh imagine tak macam mana efek dia? So kau bayangkan macam tu, benda tu, which is aku tak boleh imagine sekarang ni macam mana, sebab dia macam engkau, kau bayangkan kayu baseball kuat kan, yang kayu dia memang solid gila sebab kau nak pukul bola baseball kan. So benda tu, kayu baseball tu hinggap dekat muka mak dia. Kau boleh imagine, kau boleh bayang ke tak benda-benda macam tu? Kau bayangkan ni, aku tak tahu nak cakap macam ni, sebab bagi aku benda tu sangat ngeri lah bagi aku. Aku sangat sedia benda-benda macam tu, aku tak boleh, ngeri gila lah. Aku tak
bukan sebab darah ke apa ke, aku ngeri cara perbuatan which is benda tu depan mata kau. Macam mana kau imagine lah benda macam tu. Kau bayangkanlah benda tu sendiri. So Yoon Mi Hoi ni mati disebabkan oleh anak dia sendiri yang bunuh dia, and dia mati dalam pada pukul 22.38, which is waktu tempatan dalam pukul 10.30, lebih kurang macam tu lah, 10.40. Setelah bunuh ibunya, macam aku cakap tadi, Isabella larikan diri dia pergi ke pasar. Lepas tu dia cakap lah dekat orang pasar tu, which is dia kena rogol, dia kena diperkosa apa semua. Lepas tu dia minta izin dekat orang tu untuk cuci rambut dia dekat sinki. Dalam masa yang sama juga dia tukar pakaiannya juga. And dia juga cakap dekat apa orang pasar tu, tempat yang bagi perlindungan, yang orang yang bagi perlindungan kepada Isabella Guzman tu, dia cakap dekat orang tu, dia kata kalau boleh dia tak nak, kalau boleh jangan lari ke polis. Dia kata macam tu. Dia minta and dia merayu sangat-sangat macam tu. The female is going to be armed with a knife. She's an 18-year-old female. It says mixed race. I think it might be with Asian. She's wearing a pink tank top, shorts, one shoe. So, dalam masa yang sama disebabkan kecekapan polis dekat sana, so dalam masa 16 jam, Isabella Guzman ditangkap. Police arrested Guzman the next day in a nearby parking garage. So, what was going through this young woman's mind? I want to bring in a criminal... And yang membuatnya kisah ni lagi menarik and mendapat perhatian adalah semasa perbicaraan dekat mahkamah. Yang ni aku tak tahu nak cakap macam mana. And yang ni memang mind blown gila lah. Macam kau tengok cerita, lepas tu tiba-tiba ending memang fucked up gila-gila lah macam tu. And kau harap ending macam ni, tapi di sebaliknya, which is plot twist yang dibuat oleh pengarah tu, memang buat kau mind blown and memang buat kau rasa macam wish fucked up cerita ni. Ibaratnya macam itulah kau tengok kes Isabella Guzman ni, yang aku macam wish memang plot twist gila babi. Sorry aku kataan macam tu, tapi kau memang macam wow, macam kau terlepas macam tu je. So and benda ni dapat perhatian sebab apa tau? Dekat mahkamah selalunya bila kes-kes perbicaraan macam ni, satu je kau akan takut. Ia kau selama-lamanya masuk lock-up, ataupun lagi satu kau terlepas tu je. Sama dia kau bebas ataupun dimasukkan penjara selama beberapa tahun atas kes kesalahan yang engkau telah buat tu lah. Selalunya dua option tu je yang selalunya orang yang akan masuk mahkamah ni, dia tu je, sama ada kau terlepas ataupun tak kisahlah engkau bersalah ke tak bersalah ke, dua option ni je. So dekat dalam mahkamah tu dia macam tak bersalah, muka orang tak bersalah gila-gila, dengan kau dah buat 151 tikaman dekat wajah mak kau, leher apa semua kan, kau boleh react, kau boleh senyum macam tu je. So aku macam okay lah, kita tak tahu apa yang terjadi dekat Isabella Guzman ni, tapi kau boleh expect something tak yang apa yang akan sepatutnya, which is dengan 191 tikaman sepatutnya kau akan dihukum gantung sampai mati. That's all. Tapi disebabkan specialnya dekat Isabella Guzman ni, so kejap lagi aku akan cerita dan korang kena tengok sampai habis apa yang berlakunya disebabkan sampai Isabella Guzman ni terlepas and dia tak bersalah. Special dia. So disebabkan masa dekat dalam mahkamah tu, dia boleh tersenyum, dia boleh relax. Kau macam kau tak rasa bersalah langsung lah senang cerita. So dengan senyum yang dia kan comel, cantik. So disebabkan sebab apa benda ni dia nyatakan sebab Isabella Guzman ni ada mengalami masalah gangguan mental. And sebab apa? Dalam masa yang sama juga, akibatnya dia ada masalah sakit mental tu, so dia dihantar ke hospital kerajaan di Pueblo untuk mendapatkan rawatan psikiatri. So dia kena rawat lah mental dia, sebab apa orang kata
ada gangguan masalah mental kan. So apa, kalau korang nak tahu, berdasarkan maklumat Dr. Richard Pounds, doktor yang merawat Isabella Guzman tu, dia diagnosis which is Isabella Guzman ni ada masalah sakit paranoia, skizofrenia. Macam tu lah namanya sebutannya. So tak apa, nanti aku akan masukkan sekali penyakit dia tu. So dikatakan bahawa Isabella ni sering menatap ke ruang kosong. Alah, macam okay lah, senang cerita macam kau depression, actually kau akan duduk dalam bilik, kau akan kurungkan diri kau seorang-seorang, kau tak keluar bilik, kau tak makan, kau tak nak dengar apa orang cakap. Dia ibaratnya lebih kurang macam tu lah. Tapi masalahnya special ni tentang penyakit paranoia, skizofrenia ni yang ada dekat Isabella Guzman ni, dia macam mana, dia kau tatap macam tu lah. Kau ada dalam bilik kau duduk dekat dalam hujung bucu dinding kau tatap dinding tu sendiri. Lepas tu kau tiba-tiba kau ketawa, lepas tu kau cakap seorang macam tu lah. Aku tak tahu nak cakap gila ke apa, tapi benda ni aku tak nak cakap gila ke apa kan. So doktor tu juga cakap bahawa Isabella Guzman ni dia selalu berdelusi dengan Yun Mi Hui, bahawa iaitu macam mana, macam dia berhalusinasi dengan Yun Mi Hui yang bukan ibu kandungnya, yang katakan benda yang dianggap tidak elok lah kepada ibu kandungnya sendiri. So masa dia tengah membunuh mak dia tu, dia bayangkan yang itu adalah bukan mak dia langsung. So macam masa dia bunuh ataupun macam masa dia buat tikaman, masa dia pakai kayu baseball, dia hantuk kepala mak dia apa semua tu, dia macam bergaduh ataupun dia tu tengah berhalusinasi dengan orang lain, and dia tu bunuh orang yang bercakap benda yang tak elok dekat mak dia sendiri tu. So tapi sebenarnya masa dia berhalusinasi tu, sebenarnya dia bunuh mak dia, tapi dalam fikiran dia apa yang nampak depan mata dia adalah bukan mak dia. So disebabkan benda tu, Isabella ni dia yakin yang bahawa dia akan membunuh Yun Mi Hui untuk menyelamatkan dunia. Yang ni aku tak faham macam mana macam ni. Kau bunuh mak kau sendiri, lepas tu macam kau menyelamatkan dunia. Yang tu aku tak faham lah. Yang macam mind blown sikit lah, sebab sakit dia ni memang kalau ikutkan apa yang aku baca, memang kau akan berhalusinasi, lepas tu kau akan menatap kepada ruang kosong ataupun kau akan tatap dekat ceiling, lebih kurang macam tu lah. And bila macam ni, and apa yang aku tahu, Isabella ni juga berada selama-lamanya di dekat hospital tu seumur hidup. So sama ada terlepas ke ataupun tak ke, wallahu alam, sebab benda ni pun tak di-update lepas tu. So tapi apa yang aku tahu, mahkamah memutuskan which is dia akan berada dekat hospital tadi tu dalam seumur hidup lah, senang cerita. So sampai dia mati pun dia akan ada dekat hospital tu lah, sebab sakit dia tu. So selalunya sakit ni boleh dirawat, tapi kita tak tahu dia ni boleh dirawat ataupun tidak. Mungkin boleh, tapi akan mengambil masa yang lama. Tapi untuk menyelamatkan orang-orang lain untuk tidak berlakunya macam ini lagi, so mahkamah ni tetap mahkamah ni which is dia punya lawyer ataupun peguam yang mengadili dia tu, which is nama dia Josh Brosler. So dia katakan Isabella ni tetap akan berada dekat hospital itu selama-lamanya sampailah dia mati, disebabkan takut benda ni menjadi ancaman kepada orang lain. Sebab yelah, dia dah bunuh mak dia sendiri sebanyak 151 tikaman. Lepas tu kau
pakai kayu baseball, kau ketuk kepala mak kau, leher mak kau macam tu. So and benda tu juga buat kau jadi ni. Tapi disebabkan sebenarnya benda ni dia berhalusinasi sebab apa yang aku baca juga daripada sos-sos lain juga, which is mak dengan ayah dia ni bercerai. And which is masa dia dekat rumah tu, which is ayah tiri dia. So bila benda tu macam tu, dia ni macam ada orang kata juga dia ni tak suka dengan perkahwinan baru mak dia ni. So disebabkan tu juga dia buat mak dia macam tu. Itu yang apa aku baca lah, sos daripada orang-orang lain. Tapi apa yang ada dekat mahkamah tu, which is benda tu strict macam tu. Tapi kisah kenapa dia bunuh mak dia tu, kita tak tahu sampai sekarang. Bukanlah tak tahu, tapi apa orang kata, ya dia apa yang aku cakap macam tadi, firstly adalah disebabkan dia berhalusinasi macam nak menyelamatkan dunia. And the second one disebabkan Isabella Guzman ni, dia tak suka ayah tiri baru dia. Macam disebabkan perceraian ni dia ada masalah. Sebab apa yang aku tahu, satu hari tu Isabella Guzman ni duduk dekat luar, dia tengah merenung dekat luar tepi pantai masa tu. Lepas tu tiba-tiba ayah dia kata, ini ayah kandung dia sendiri cakap, itulah satu-satunya mak kau yang lahirkan kau. So jagalah mak kau ni sebaik mungkin, sebab dia je lah ibu kau yang ada untuk tempat kau mengut, untuk tempat kau meluah, mengadu apa semua. Sebab yelah, seorang ibu selalunya akan memberi perhatian kepada anak dia kan. So every single thing cerita yang kau akan cerita dekat mak kau, and dia lah yang akan support kau nanti. And mungkin kau ada kawan kau, and mungkin juga kau ada boyfriend ke apa kan, tapi yang ada dengan kau selama-lamanya adalah mak kau yang akan tolong kau. Mungkin time susah, senang, yang kita tak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita punya masa depan. So mungkinlah sebab time tu dia nak perhatian, tapi mungkin disebabkan perceraian family diorang ni yang buatkan Isabella Guzman ni terganggu seketika masa tu. Dan mungkin dia ambil tindakan yang tidak sepatutnya, ataupun mungkin wallahualam mungkin dia berhalusinasi tu pun mungkin betul juga. Mungkin bila sebab kita sometimes apa yang aku tahu juga, siapa yang ada penyakit anxiety ataupun depression ke apa, sering ataupun berhalusinasi ataupun suka bercakap bersendirian. Contohnya kau dalam bilik, kau tak keluar, kau tak makan, kau tak interact dengan family kau. Bila kau ada masalah, kau tak cakap dengan family kau, kau just solve kau punya masalah sendiri. Sebab yes, every single person ada masalah, tapi masalah tu macam mana kita mengatasi masalah itu. And bila kita ada masalah, kita cerita kepada orang yang kita percaya. Sebab kita sometimes ada orang dia nak dengar je, ataupun dia nak orang tu dengar je just masalah dia. So bila dia meluahkan itu, satu masalah yang dia ada dekat dalam hati dia ataupun buku hati ni, dah orang kata terlerai lah senang cerita. Sebab dah cerita dekat parents dia ke apa ke kan. So bila jadi macam ni, Isabella Guzman ni tak ada tempat nak bergantung. Bila dia nak keluar dengan kawan dia pun tak boleh, mak dia tak kasih apa semua. So mungkinlah ada efek dia time tu, ada pros and cons yang kita boleh ambil daripada cerita Isabella Guzman ni. Tapi apa yang kita nampak yang baik tu kita ambil, yang buruk tu kita jadikan sebagai tauladan kepada dalam diri kita sendiri. Sebab kita pun tak tahu cerita sebenarnya macam mana, apa yang sebetulnya berlaku di dalam otak ataupun akal fikiran dia time tu. Dan kita juga kena fikir benda yang sepatutnya yang datang benda tu baik dekat diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab once kita berfikir benda yang tak elok, ataupun kita suka berahsia, ataupun kita tak rapat dengan family kita, cuba dekatkan diri kita dengan family dulu. So macam try borak ke sikit-sikit macam tu. So mungkinlah ada orang tu sebabkan sebab punca utama juga kita tak tahu, and kita pun tak ada dekat tempat dia, and kita tak boleh nak cakap banyak sebab kita tak rasa apa yang dia rasa,
and apa yang kita tahu ataupun apa yang adalah inisiatif bagi aku yang terbaik adalah bila kita rasa kita tak percaya dekat orang sekeliling kita ataupun kita tak percaya dekat siapa-siapa pun, go find someone yang boleh dengar luahan isi hati kau. Go to psychiatrist atau hospital yang boleh rawat kau sendiri. Sometimes bila kita ada masalah tu sebenarnya kita boleh berfikir secara logik, tapi sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak. So itu jelas cerita ataupun yang aku dapat daripada Isabella Guzman ni. Banyak benda yang baik kita boleh ambil, banyak juga benda buruk yang kita boleh jadikan tauladan atau pengajaran dalam hidup kita. And banyak sekarang manusia mengalami anxiety, depression yang berlaku pada hari ini. So apa yang aku boleh cakap, jaga diri masing-masing. Ada masalah, share. Kalau kau tak nak share, find someone who you trust more. And bila someone dah cerita dekat kau, kalau boleh, kau janganlah buat someone tu tak percaya dekat kau lagi dah. Sebab apa yang aku banyak tahu, which is, contohlah aku ada masalah, aku cerita dekat someone, lepas tu someone tu pula cerita dekat orang lain, and benda tu merebak. And lama-lama tu benda tu orang kata ni, kau betul ke macam tu, kau betul ke macam tu. So benda tu juga tak baik sebenarnya untuk diri orang tu juga. So when someone trust you, put the trust supaya orang tu pun percayakan kau juga. So itu je lah konten aku untuk hari ni ataupun video aku untuk hari ni. So aku tak ada nak buat video makanan lagi ke, mungkin akan ada, tapi kita tengok beberapa hari lagi mungkin. So kalau ada cerita baru ataupun konten yang korang nak daripada aku sendiri, korang boleh komen dekat bawah and suggestkan untuk aku. InsyaAllah aku akan cuba buat. And itu saja, and jangan lupa follow IG aku, Twitter aku, okay? So that's all the video for today guys. Thank you for watching yang tak seberapa ini. So jangan lupa support aku, and jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa like video aku ini, and jangan lupa juga share dekat kawan-kawan korang, and supaya benda ni dapat manfaat kepada orang lain juga, supaya cerita tauladan daripada Isabella Guzman ni kita boleh gunakan sebagai masa-masa hidup kita yang akan datang. So thank you guys.